wa 'allimna ma tanfa'una ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tajuk kita ke arah Ramadan yang lebih bermakna. Bagaimana supaya Ramadan tahun ini lebih bermakna daripada tahun yang lampau? Kata pepatah orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Maka kita mesti kenal Ramadan baik-baik supaya kita sayang dengan Ramadan. Pertama, Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Disebutkannya bulan Ramadan dalam Al-Quran itu menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain dari namanya. Yang kedua, makna Ramadan dari kata ramda. Ramda artinya panas. Bila kita menggali tanah, mendapatkan besi yang terkubur di dalam tanah, bila kita nak lekangkan, lepaskan karat-karatnya itu, kita mesti masukkan ke dalam bara api yang menyala. Selepas itu barulah dia lepas daripada karat-karat, tertanggal daripada besi. Begitu jugalah dengan kita yang banyak dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa kepala, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan, seperti karat-karat yang menutupi besi, maka dimasukkan ke dalam panas Ramadan. Makna kedua daripada Ramadan adalah panas, kerana orang yang berpuasa itu panas lehernya karena tidak dilalui oleh air, kering, panas. Makna ketiga Ramadan adalah air yang turun ketika musim berganti. Jadi ada musim panas. Ketika musim panas, daun-daun tertutup dengan debu, sehingga warna daun yang hijau bercorak berwarna debu. Bunga-bunga pun tak nampak merah, tak nampak kuning, sebab berwarna debu. Maka datanglah air hujan. Air hujan yang lalu membersihkan daun dan bunga-bunga itu, bahasa Arabnya ramda. Makna ketiga daripada Ramadan. Maka begitu jugalah kita yang banyak dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa lisan, dosa fikiran. Datanglah hujan ini menyapu, maka disebut dia dengan Ramadan. Ketiga, amal anak cucu Adam itu dilipatkan hingga 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah macam menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lagi, lebih banyak lagi daripada itu. Illa saum, kecuali puasa. Nah, ini kekhasan daripada puasa. Adapun puasa, kata Nabi dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, untuk aku, kata Allah. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya litazim, untuk mengagungkan, memuliakan, menaikkan darjah. Rumah, saya punya rumah, tuan punya rumah, puan punya rumah, datuk datin punya rumah. Tapi manakala rumah dinisbatkan kepada Allah, rumah menjadi mulia. Baitullah, rumah Allah. Bukan maknanya Allah berdiam di dalam rumah itu. Jadi bila Ka'bah itu disebut dengan Baitullah, itu lit ta'zim namanya. Dinisbatkan rumah kepada Allah. Budak hamba saya rendah. Tapi bila kala budak dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah,
Maka nama yang paling elok adalah nama hamba yang dinisbat kepada Allah, Abdullah. Utusan, messenger. Saya ada utusan. Awak siapa? Saya utusan Ustaz Abdul Somad. Utusan manusia biasa. Tapi bila utusan itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi sangat mulia. Rasulullah. Rumah Baitullah. Hamba Abdullah. Utusan Rasulullah. Begitu juga dengan puasa ini. Allah menisbatkan puasa kepada dirinya. As-sawmu li, puasa untukku. Bukan berarti Allah berhajat kepada puasa. Allah tidak perlu pada puasa. Tapi maknanya Allah memuliakan ibadah puasa itu. As-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya, kata Allah. Allah ingin bagi surprise. Balasan puasa itu hanya Allah saja yang tahu. 4. Telah datang kepada kamu syahrun mubarak, syahrun azim, bulan yang mulia, mubarak, bulan yang diberkati. Futihat abwabus sama, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupkan pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan diikat. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi, makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu maknanya busyra, kabar gembira. Sama macam saya bagi tahu tuan, puan bila nak datang ke rumah saya, sila datang. Pintu terbuka 24 jam, 24 hours. Pintu terbuka. Bukan itu makna kalimah itu adalah kiasan. Maknanya saya senang hati dengan kedatangan tuan-puan. Itulah maka dalam hadis itu dikatakan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Maknanya busyra, kabar gembira. Di akhir hadis itu dikatakan wasuffidat asyayatin, setan-setan diikat, dibelenggu. Apa makna setan diikat? Apakah betul setan itu terikat? Kalau memang betul setan terikat, kenapa masih banyak godaan? Kata Imam Nawawi menjelaskan. Nama dia Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Meninggal tahun 676 Hijrah. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim, beliau yang mensyarahkannya dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Nawawi, makna setan terbelenggu. Bukan setan terikat. Setan itu lepas. Tapi menengok orang yang berpuasa itu imannya kuat, seakan-akan, seolah-olah setan itu terbelenggu. Sama macam saya, disuruh bagi tazkirah di depan cikgu saya. Tiba saja manakala ada tazkirah, cikgu saya datang. Saya berkata, lisan saya terbelenggu, terikat, rasa tak sanggup saya bercakap. Maknanya bukan mulut saya diikat, mulut saya lepas, tapi saya macam tak boleh bercakap sebab ada orang yang mulia di situ. Begitulah orang yang berpuasa itu mulia kerana dia menahan hawa nafsunya, sehingga seakan-akan seolah-olah setan terbelenggu. 5. Orang yang berpuasa, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, hanya mengharap balasan dari Allah, tak ada balasan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah semua dosa-dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Maka kita usahakan supaya Ramadan ini memang betul-betul lebih baik, lebih bermakna daripada Ramadan yang lepas, sebab kita tak tahu entah kita ada lagi atau tidak di masa Ramadan yang akan datang. 6. Orang yang berada di bulan Ramadan, dia beramal daripada awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan satu malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan.
Bagaimana cerita kita dapat 1000 bulan? Sebab Nabi bercerita tentang orang Bani Israel Yahudi zaman dulu. Siangnya berperang, malamnya qiyamul lail. Malam beribadah, siangnya berjihad. Selama 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin. Mereka tak pernah berbuat maksiat dosa walaupun sekedip mata. Mendengar kisah itu, sahabat Nabi semua terdiam. Kenapa sahabat Nabi terdiam? Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW umur pendek. Kita tidak akan mungkin boleh beramal 80 tahun. Kita nak bekerja, menjual kurma, bertanam kurma, berniaga, berdagang, ada istri, ada anak, tidur, rehat. Maka sahabat terdiam. Maka turunlah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketujuh, keluar daripada Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dari rahim ibu tidak membawa apa-apa, bersih. Begitulah orang yang keluar daripada Ramadan, bersih, suci, kembali kepada fitrah. Itu maka disebut dengan Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah maknanya fitratul Islam. Islam maknanya suci, bersih, tiada dosa sama sekali. Itu 7 tentang Ramadan. Sekarang saya jelaskan amalan daripada mula start malam Ramadan hinggalah 24 jam siang dan malam. Bila berawalnya Ramadan? Kalau Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, itu bermulanya dalam 12 malam. Makanya malam pertukaran pergantian tahun, Happy New Year, itu pukul 12 malam. Sedangkan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, bermulanya dia pada petang, maghrib. Nah, jadi saya jelaskan daripada mula sekali Ramadan. Pada masa maghrib, tenggelam matahari, nampak merah tempat tenggelam matahari, masuklah kita pada bulan Ramadan. Sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isyak berjamaah. Selepas isyak itu dilaksanakanlah solat yang namanya tarawih. Tarawih daripada kata rahah, rehat, tarwihah, rehat. Sebab selepas 4 rakaat duduk rehat. Ayatnya panjang, kaki letih, duduk rehat. Selepas 4 rakaat duduk rehat. Selepas 4 rakaat duduk rehat. 1 kali duduk rehat namanya tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali duduk rehat jamaknya tarawih. Tarawih maknanya sembahyang solat dengan ada duduk rehat. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan yang lain ada tahajud, tapi tarawih ada di bulan Ramadan. Maka kita bersembahyang solat tarawih. Imam Ubay bin Ka'ab menjadi imamnya, sahabat-sahabat tabi'in menjadi makmumnya pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka disatukanlah semua solat tarawih di Masjid Nabawi dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kita meneruskan sunnah itu, melaksanakan solat tarawih. Adapun di celah-celah tarawih selepas salam, maka kita biasa bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Dalil bertasbih di celah-celah tarawih kerana orang Makkah dulu selepas 4 rakaat
Ada yang duduk berzikir, ada yang duduk baca Quran, ada yang tawaf keliling Ka'bah. Tawaf keliling Ka'bah itu bacaannya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil kenapa di antara duduk 2 rakaat, 4 rakaat salat tarawih orang bertasbih, kerana masa rehat itu diisi dengan tawaf, tasbih. Kita tak ada tawaf sebab tak ada Ka'bah, maka kita ambil tasbihnya saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kemudian selepas salat tarawih diteruskan dengan witir. Bagi yang salat witir selepas tarawih, maka nanti malam dia tahajud saja, tidak witir lagi. Sebab la witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin dalam satu malam. Witir artinya ganjil 3. Bila dia jaga malam, dia tambah witir lagi 3. 3 tambah 3 ganjil tambah genap tambah genap, ganjil tambah ganjil jadi 6 genap, tak ganjil lagi. Jadi buat 3 rakaat. Adapun mazhab Syafi'i 2 rakaat tambah 1 rakaat. 2 rakaat ini namanya raka'ataini minal witri, 2 rakaat bahagian daripada witir, atau muqaddimatul witri, muqaddimah witir. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua qul ya, rakaat yang ketiga tunggal 1. Bagi yang melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam, maka dia tidak pakai tasyahud awal untuk membezakan dia dengan maghrib. Jadi kesimpulannya witir boleh 2 rakaat tambah 1 atau 3 rakaat 1 salam. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang afdal, yang elok 2 1. Kenapa? Iftitahnya 2 kali, takbiratul ihramnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 2 kali. Maka dengan lebih banyak amalnya, lebih banyak pahalanya, ditengok daripada zahir. Adapun batinnya wallahu a'lam bishawab. Kemudian selepas salat tarawih witir, selepas witir biasakan untuk tadarus. Ini memang sudah tradisi kita dari dulu, tadarus, membaca Al-Quran bersama-sama didengarkan. Karena kalau 1 orang yang belajar tadarus, tapi kalau 2 orang yang belajar sama-sama belajar, A membaca, B mendengar, B membaca, E, B, C, D, E, F, G mendengar, maka kita biasakan ini tadarus. Tadarus bukan menunjukkan kehebatan, tadarus adalah menyadarkan kekurangan. Saya Abdul Somad membaca Quran, rasa saya dah betul, tapi bila didengar orang lain rupanya huruf fa, huruf sa, huruf ain, huruf bad rupanya salah, maka kita menyadarkan kelemahan diri kita dengan bertadarus. Selepas tadarus balik ke rumah, rehat, tidur, lalu kemudian jaga di waktu malam. Yang paling elok bila jaga malam, solat sunat wudu. Bagi yang melafazkan niat usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Kenapa solat sunat wudu? Kerana Bilal bin Rabah dipanggil Nabi, wahai Bilal, apa amalan engkau sehingga aku mendengar suara selipar engkau di surga? Kata Nabi, apa amal engkau? Bilal menjawab, saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat. Saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum wudu. Saya tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Maka kita laksanakan solat sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, bila ada orang tersilap, tersalah, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci bersih, summa yusalli rak'ataini, dia sembahyang sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, selepas itu dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu la, Allah ampunkan dosa dia. Salat sunat taubat. Selepas itu salat sunat tahajud malam. Salat sunat tahajud seelok-eloknya 8 rakaat.
Salatul laili mathna mathna, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Selesai, finish, tidur. Selepas tarawih witir, selepas witir tadarus balik ke rumah tidur, jaga malam, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Selepas itu menunggu, elok ditakhirkan makan sahur, takjil disegerakan berbuka. Bila masuk maghrib berbukalah, jangan sembahyang dulu, buka dulu, batalkan puasa dulu. Tapi untuk bersahur dianjurkan takhirul sahur, di akhir-akhir, di ujung-ujung sahur. Ya, jadi baca Quran dulu, udah kira-kira 20 menit 30 menit sebelum azan subuh makan sahur. Tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, kerana di dalam sahur itu ada barakah. Bila tidak mahu makan, jur'atan minal ma', minum seteguk air pun baik. Lalu selepas itu sembahyang ke masjid, solat subuh. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas itu dia tak balik ke rumah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, solat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia dapat pahala seperti haji dan umrah. Lalu kemudian siang, tadi malam ibadahnya namanya qiyam, tegak. Isinya adalah solat, baca Quran, zikir. Sekarang siang ini amalannya adalah siam. Siam artinya menahan, imsak. Menahan lisan, menahan mata, menahan telinga, menahan fikiran, menahan tangan, menahan kaki, menahan otak, menahan qalbu, menahan lisan, menahan perasaan. Inilah dia ibadah siam, ibadah yang berat. Maka dikatakan dia akhir daripada ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa ini ada rasa takut kepada Allah. Kerana orang yang sedang berpuasa itu takut. Takut makan, takut minum, takut bicara, takut berfikir yang tak betul. Inilah dia la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mula azan subuh sampailah kepada azan maghrib, selepas itu dia pun berbuka. Man fattara sa'iman, siapa yang membagi buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Maka alangkah elok baiknya kita belikan, kita masak kalau kita masak, kalau tak masak kita belikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani orang kalau tak sanggup, sesuai dengan kemampuan. Maka kita berbagi buka puasa, bagi buka puasa kepada kawan, sahabat, jiran, tetangga, fakir miskin, du'afa, anak yatim. Lalu kemudian amal 10 terakhir Ramadan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di akhir Ramadan aiqadha ahlahu, dia jagakan istrinya. Lalu kemudian aqama lailahu, dia tegak tahajud malam. Syadda mi'zarahu, dia kuatkan ikatan pinggang. Makna ikatan pinggang tidak berhubungan, sebab sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tak ada i'tikaf di malam-malam bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah 183 isinya ada 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan pada kamu berpuasa. Last sekali tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita malam hari ini. Saya sudah bahaskan 7 daripada keutamaan puasa dan amalnya secara praktik, dari mula azan maghrib sampailah malam, amal siang dan amal malam. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.